Nama saya Azrizal bin Zainal. Saya mula berkhidmat di SMK Lubuk Cina sejak 1 Julai 2013 dan ini merupakan sekolah pertama saya. Dan saya masih berkhidmat di sekolah yang sama. Jadi kalau kira-kira tak adalah banyak sangat ilmu yang saya ada. Saya masih muda lagi dalam dunia pendidikan ni berbanding pada guru-guru anda semua. Saya bawa adik-adik lagi kan. Ijazah sarjana muda pendidikan dengan kepujian matematik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi bidang saya memang bidang pendidikan matematik lah. Subjek matematik tambahan 3472, kod SPM ni adalah 3472, masih sama daripada KBSM dan KSSM. 3472. Pelajar, kebanyakan apa yang kita akan bincang hari ini, kebanyakannya boleh kata hampir semua bab yang saya sentuh adalah bab tingkatan 4 daripada format instrumen peperiksaan SPM dari tahun 2001. So kertas masih ada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 dan kertas 2. Cuma perubahan besar ada pada kertas 1 lah. Jadi ini untuk yang KSSM, yang saya tunjuk ni untuk KSSM. Jenis item dia ada subjektif, respon terhad dan terhad berstruktur. Sepaham saya berstruktur ni maksudnya dia ada pecahan ABC lah. So untuk dia ada dua bahagian. Sebelum ni satu bahagian saja. Untuk yang kali ini dia ada dua bahagian. Bahagian A ada 12 soalan. 64 markah. Maka kalau kita bahagikan, average markahnya antara 5 atau 6 markah lah. Untuk bahagian B dia ada 3 soalan tapi jawab 2 soalan saja. Jumlah markah dia 16 markah. Maka jumlah markah dia adalah 8 markah setiap soalan. Tempoh ujian adalah 2 jam. Jadi penandaan untuk kertas 1 ni dia dah macam kertas 2 lah. Maksudnya dia pentingkan jalan kerja. Jadi kalau jalan kerja salah, jawapan tu tak dikira lah. Baik, untuk kertas 2. Kertas 2 dia kertas 2 tak ada perubahan yang ketara sangat. Masih macam sama macam yang format yang lama. Kertas terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A 7 hingga 8 markah. Bahagian B 10 markah. Dan bahagian C juga 10 markah. Bahagian B daripada 3 soalan, daripada 4 soalan kita jawab 3 soalan. Dan untuk bahagian C daripada 4 soalan jawab 2 soalan. Dan untuk makluman guru-guru dan pelajar, untuk bahagian C dia masih dikekalkan format yang lama. Masih mendekalkan 4 bab yang samalah. Penyelesaian segitiga, nombor indeks, kinematik gerakan dengan pengatur caran linear. Masih 4 bab yang sama. So 100 markah. Masa yang diperlukan adalah 2 jam 30 minit. Cuma ada satu lagi yang pada saya satu kerugian untuk pelajar-pelajar KSSM. Dari segi rumus. Sebelum ni untuk makluman pelajar, untuk KPSM rumus yang dibekalkan sebanyak 3 muka surat. Rumus untuk KPSM 3 muka surat. Tapi untuk KSSM ni tinggal 1 muka surat sahaja. Maksudnya pelajar kena lebih banyak hafal rumus, faham rumus berbanding pelajar KPSM dululah. Tinggal 1 muka surat saja. Nanti bolehlah awak minta guru-guru kongsikan apa rumus-rumusnya. Jadi awak boleh bandingkan dengan rumus-rumus yang ada buku teks, dalam buku teks. Jadi awak boleh lihat yang mana yang perlu awak tekankan lah. Kenapa? Bila ada kita sebut saja rumus, maksudnya rumus ini membawa kepada konsep matematik lah. Jadi kalau kita guna rumus dengan betul, bukan salin rumus. Ramai kita kadang kita jumpa pelajar ni, dia jawab soalan, dia tulis rumus dengan harapan dia dapat markah. Tak dapat markah selagi tak guna betul-betul rumus tu, ataupun tak menggantikan dengan nilai yang betul, maka tak akan dapat markah. Jadi bila dah ada rumus dan guna dengan betul, kita akan dapat markah di situ. Baik. Ini antara bab yang saya cadangkan lah. Cadangkan untuk pelajar-pelajar skor. Dan boleh saya katakan
Okay, dan saya rasa rakan-rakan guru pun bersetuju. Sekiranya bab-bab ni anda kuasai, boleh kata anda dah lulus matematik tambahan. Okay, ini saja. Ini saja dulu. Kalau nak A, kena semualah. Okay, tapi untuk lulus saja, okay, cukuplah bab-bab yang saya senaraikan di sini. Okay. Ini dan kebanyakannya semua sekali ni adalah subjek tingkatan 4 subtopik tingkatan 4 kecuali tajuk sukatan membulat. Sukatan bulat tu saja tingkatan 5. Okey, pergi pada sistem persamaan. Soalan ni selesaikan persamaan serentak x tambah 2y sama dengan 1 dan 3 per x tolak 2 per y sama dengan 5. Beri jawapan anda betul kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, beri jawapan anda betul kepada 3 tempat perpuluhan. Okey pelajar, dalam ayat soalan ini ada keyword penting tak? Okey, sebenarnya nanti dalam masa saya terangkan nanti kita akan tahu apa pentingnya 3 tempat perpuluhan ni. Okey, apa maksud dia kat situ nanti. Okey, jadi markah pertama apabila kita kena ingat bila ada tajuk di bawah tajuk sistem persamaan ni, kalau dia bagi soalan seperti ini, salah satu persamaan adalah persamaan linear, satu lagi persamaan tak linear. Okey pelajar, yang mana satu linear, yang mana satu tak linear? Okey, x tambah 2y itu adalah linear. Okey, so kalau nak kenal yang tak linear ni macam mana? Linear ni kuasa dia paling tinggi 1 lah. Okey. Dan 3y tolak 2x sama dengan 5xy itu adalah linear. Okey, yang ni maksudnya kita terus tukar. Okey, kita tukar daripada bentuk pecahan kepada bentuk bukan pecahan lah. Okey, supaya kita lebih mudah untuk kita buat pengiraan. Okey. Baik. Seterusnya kita buat apa? Kita buat penggantian. Kita dah cari x tadi sebagai tajuk. Kita kenapa ambil x? Kenapa tak ambil y? Okay, sebab kita kalau boleh tak nak ada pecahan lah kan. Jadi kita ambil x. So kita akan dapat 1 tolak 2y sama dengan 5y. Darab 1 tolak 2y. Okay, kita kembangkan. Okay, sampailah dapat bentuk kuadratik. Okay pelajar. Okey, kita dapat 10y kuasa 2 tolak 6y tolak 2 sama dengan 0. Sebenarnya dekat sini baru dapat 2 markah. Markah pertama adalah markah menjadikan x ni sebagai perkara rumus ataupun sebagai tajuk. Markah kedua adalah markah penggantian. Okey, 10y kuasa 2 tolak 6y tolak 2 sama dengan 0. Adakah sini markah? Okey, 10y kuasa 2 tolak 6y tolak 2 sama dengan 0 ini belum ada markah. Belum ada markah. Okey. Baik, dan di sini saja saya kata 3 tempat puluhan ni apa maksudnya? Bila sebut 3 tempat puluhan, pelajar tak boleh guna kaedah pemfaktoran. 3 tempat puluhan, pelajar haram guna kaedah pemfaktoran. Haram terus. Jangan guna kaedah pemfaktoran. Guna saja kaedah pemfaktoran walaupun jawapan akhir betul, tetap tak diberi markah yang seterusnya. Terus hilang 3 markah, bukan hilang 1, bukan hilang 2, tapi terus hilang 3 markah. Okey. Jadi apa kaedah yang nak digunakan? Kita ada 2 kaedah, kaedah penyempurnaan kuasa 2 ataupun kaedah rumus. Okey. Jadi kat sini saya galakkan anda menggunakan kaedah rumus, dan rumus ni untuk pengalaman pelajar, rumus ni diberi semasa exam. Okey. Cuma kita kena hati-hati, ada benda yang kita kena hati-hati bila menggunakan rumus tersebut. Okey, baik. So kita dah tahu A 10, B negatif 6, C negatif 2. Okey, kita buat penggantian. Okey. Selalunya calon dia tersilap dekat mana? Dekat negatif 6 kuasa 2 tu dia tak letak tanda kurungan. Bila tak ada letak tanda kurungan, maksudnya penggantiannya salah lah. Penggantiannya salah, maka dekat sini kena ada tanda kurungan. Kena ada tanda kurungan. Baik, so kita akan dapat jawapan. Okay, y sama dengan 0.839 dan y sama dengan negatif 0.239. Okay, apa berlaku sekiranya calon dia tak jawab 3 tempat puluhan, dia jawab 4 tempat puluhan? Okay, berlaku tak dalam peperiksaan? Berlaku. Okay, dia tak baca betul-betul, dia jawab 4 tempat puluhan. Maka kat sini dia akan hilang terus 1 markah lah. Dia hilang 1 markah saja. Tapi untuk yang seterusnya, okay, dia buat penggantian untuk cari nilai x. Okey, dia buat penggantian. Dia kekal buat juga 4 puluhan. Okey, untuk bahagian yang kedua ni dia dapat semula 1 markah. Maksudnya
Sekiranya berlaku kesilapan tadi, dia masih boleh dapat 4 markah. Boleh dapat 4 markah. Okey, ni step-step dia. Jadikan salah satu boleh ubah perkara rumus 1 markah. Okey, 2 penggantian 1 markah. Kaedah penyelesaian. Okey, sama ada kaedah rumus atau kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, 1 markah. Kaedah yang betul 1 markah. Okey, nilai-nilai Y. Bukan nilai Y, nilai-nilai Y. Maksudnya Y dua-dua betul 1 markah. Nilai X dua-dua betul 1 markah. Okey, antara kesilapan calon, kesilapan pelajar bila menjawab soalan ni, bila kita dapat persamaan kuadratik tadi, dia dalam sebutan Y, tapi dia gantikan dalam rumus, dia guna X. Okey, kat situ pun boleh hilang markah. Itu pun boleh hilang markah banyak. Okey, selagi tak betul kan memang akan hilang markah banyak. Okey, jadi hati-hati, jangan gupuh sangat bila mendapat soalan kan. Okey, jangan gupuh sangat. Okey, so kat sini kita boleh dapat 5 markah. Dan kalau soalan ni soalan kebat, dia boleh dapat sampai 7 markah. Okey, boleh dapat sampai 7 markah kalau soalan ni soalan kebat. Soalan yang saya tunjuk ni soalan biasa saja, bukan soalan kebat. Mungkin kalau ada kesempatan lain, kita boleh fokus lebih pada soalan kebat. Macam mana kita nak keluarkan maklumat-maklumat daripada soalan. Okey, saya timbulkan persoalan. Kalau perasan, kalau ikut saya punya jalan kerja ni, awak lihat pada 10 Y kuasa 2 tolak 6 Y tolak 2 sama dengan kosong. Okay, fokus di situ. Perlu tak saya faktorkan? Maksud saya, kita kecilkan menggunakan sifir 2. Perlu ke tak perlu? Okey, dengar betul-betul. Okey, dia kadang-kadang perlu, kadang-kadang tak perlu. Perlu jika kaedah yang kita guna selepas itu adalah kaedah pemfakturan. Yang tu kena. Okay, tapi dalam kes soalan ni tak boleh guna kaedah pemfakturan. Saya dah beritahu tadi sebab apa, keyword dia 3 tempat perpuluhan kat situ. Sekiranya tak ada keyword tersebut, kita nak guna kaedah pemfakturan, pastikan anda kecilkan. Permudahkan lagi, okay, sampai sebutan paling ringkas. Tapi sekiranya anda menggunakan kaedah rumus atau kaedah penyempurnaan kuasa 2, tak perlu kecilkan. Nak kecilkan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak kecilkan pun tak apa. Okay, saya sengaja buat jalan kerja ni, saya tak kecilkan. Sebab saya nak bagi tahu bahawa di sini tak perlu kecilkan pun tak apa. Nak kecilkan boleh ke tak? Boleh. Bila kena kecilkan? Kalau kaedah selepas itu adalah kaedah pemfakturan, perlu kecilkan. Perlu kecilkan. Okey. Baik. Kenapa perlu kecilkan? Kalau kata kaedah seterusnya perlu kaedah pemfakturan, kenapa perlu kecilkan? Okey. Okey, jadi saya tunjuk kat sini kenapa perlu kecilkan. Sebagai contoh, katakanlah kita punya persamaan adalah, okey pelajar, cuba pelajar faktorkan guna kalkulator. Macam mana faktorkan yang saya bagi ni, 4x kuasa 2 tolak 10x tambah 6 sama kosong. Faktorkan. Dapat apa jawapan dia? 1/5 dengan 1. Kalau kita bagi jawapan dalam bentuk pecahan, okay, kita dapat x sama dengan 3/2. Okay, X sama dengan 1. Kena ada pemfakturan. Okay, so kat sini kena ada apa? Kena ada 2X tolak 3. Okay, satu lagi. X tolak 1. Okay, sama dengan kosong. 2X darab X berapa? 2x kuasa 2. 2X kuasa 2. Tapi dekat atas tu tulis 2X kuasa 2 ke 4X kuasa 2? 4X kuasa 2. Okay. Jadi di sinilah kenapa saya kata mesti kecilkan. Okey, di sinilah saya kata mesti kecilkan. Memang awak jawab calon menjawab menggunakan kalkulator, tapi sekiranya tak kecilkan, kat sinilah kita bagi penalti. Okay, sebab apa? Bila kita darab, dia tak akan sama dengan atas. Walaupun pada hakikatnya kalau kita ringkaskan sama So kat sini saya suka ingatkan, kalau melibatkan faktoran, pastikan kita punya persamaan bentuk am kita dah dalam bentuk teringkas. Barulah kita boleh buat pemfaktoran. Tajuk yang kedua saya pilih tajuk vektor. Okey, dalam rajah ABCD adalah sebuah satah sisi 4 di mana garis AC menyilang garis DE pada F. Diberi AB, vektor AB sama dengan 10X, vektor AD sama dengan 10Y, AA sama dengan 2/5 AB, BC sama dengan 1/2 ED. Soalan, ungkapkan yang berikut dalam sebutan X dan Y. Okey.
So untuk soalan ni dia sampai C. Seingat saya sampai C. Okay, kita buat A dulu. Okay, baik. Soalan minta kita cari BD. Okay, minta kita cari BD. Okay. Jadi sebelum tu, kita lihat pada maklumat soalan. Dia dah beritahu awal-awal bahawa AB sama dengan 10X. Jadi kita perlu tanda dekat kita punya gambar rajah yang ada. Dan jangan lupa letak tanda anak panah lah. Okay, AB sama dengan 10X. Okay, kita tandakan pada gambar rajah. Okay, dan anak panah, jangan lupa anak panah. Okay, AD sama dengan 10Y pun sama. Okay, AE sama dengan 2/5 AB. Okay, lihat kat sini. Dia kata AE sama dengan 2/5 AB. Okay, untuk bahagian ni, kita nak buat macam mana belajar? AB sama dengan 2/5 AB ni. Okay, yang ni kita guna konsep nisbah. Okay, macam mana konsep nisbah? Okay, kita pindahkan AB ke bawah AE lah. Kita buat per. So, kita dapat AE per AB sama dengan 2/5. Okay, kita jadikan sama dengan 4/10. Kenapa 4/10? Kita tahu AB adalah 10X. Okay, jadi 5 nak jadi 10, jarak 2 lah. Maka, kita terus tahu bahawa AE mestilah 4X. Okay, AE mesti 4X. Kalau AE 4X, EB berapa? EB adalah 6X. Okey, 6X. Okey, kita tanda siap-siap. Okey, belum ada markah lagi ya, belum ada markah lagi. Okey, lagi maklumat dia beritahu AD adalah 10Y. Okay, kita dah dapat, kita dah ada maklumat AB, kita dah ada maklumat AD. Boleh tak daripada maklumat yang kita ada ni untuk kita cari BD? Vektor paduan BA tambah AD. Okay, BA tambah AD ni wajib tak nak tulis? Tulis ke? Tengok kat sini saya tulis apa tu? Wajib. Mesti ada. Tak ada markah tu, awak akan hilang markah lah. Wajib ada. Ni satu markah je, tapi dia sangat-sangat penting. Okay, wajib. Memang sangat-sangat diberatkan. Adanya BA tambah AD ni mesti kena ada. Vektor paduan ni mesti tunjuk. Kalau boleh semua awak tunjuk lah. Yang ada vektor paduan ni tunjuk. Okay. Sebab kat situ markah. Saya siap tulis situ wajib lagi. Okey, dan kita dapat BD adalah negatif 10X tambah 10Y. Kenapa negatif belajar? Okey, dia arah dia terbalik. Okey, daripada AB dia jadi BA. Okey, so terus label pada gambar rajah. Okey, sekarang kita nak buat untuk BC sama dengan 1/2 ED. BC sama dengan 1/2 ED. Okey. Jadi BC, boleh cari BC tak? Kalau nak cari BC dengan maklumat yang ada, boleh tak? Tak boleh, kita hanya ada BA saja, kita tak ada AC, betul tak? Kita hanya ada BD saja, kita tak ada DC. So tak boleh nak guna maklumat yang awal. Okay, kita kena gunakan juga 1/2 ED. Dan kita lihat ED. Okay, kita lihat pada ED, boleh tak nak cari ED? Boleh, kita akan melalui apa nak cari ED? EA tambah AD, boleh juga EB tambah BD pun boleh. Sebab kita dah tahu BD. So, boleh juga guna EB tambah BD. Cuma saya kat sini saya tunjuk saya guna EA tambah AD. So, ada dua cara sebenarnya. Okay, so BC sama dengan setengah EA tambah AD. Okay, saya dah mudahkan terus kat situ. EA tambah AD. Jadi, EA kita adalah negatif 4X tambah dengan 10Y. Okay. Jadi, kalau kita pemudahkan dia lagi, kita dapat BC sama dengan negatif 2X tambah 5Y. Okay, so kita dah dapat kat sini berapa markah kita boleh dapat? Kat sini lebih kurang 3 markah. Markah pertama, vektor paduan, salah satu betul, satu markah. Okay, markah kedua adalah jawapan akhir BD. Markah ketiga, jawapan akhir BC. Okay, kat situ 3 markah. Okay, so jangan lupa label pada kita punya gambar rajah lah. Okay, kita tengok apa dia soalan B. Okay, soalan B dia diberi AF sama dengan KFC dan AF juga sama dengan AE tambah HED. Okey, ungkapkan satu roman AF dalam sebutan K, X dan Y. Dua roman AF dalam sebutan H, X dan Y.
Dan soalan C seterusnya cari nilai K dan H. Okey, kenapa saya pilih soalan ini? Inilah soalan yang boleh kata tajuk vektor ni dia tak berubah banyak sangat. Tiap-tiap tahun lebih kurang sama je soalan dia. Mungkin dia akan dia bezakan dari segi konsep segaris dengan selari. Okey, dalam kes soalan kita ni dia guna konsep dia kata AF dengan KFC. Okay, AF dengan FC maksudnya itu segaris. Okey, konsepnya sebenarnya sama. Konsepnya sebenarnya sama. Okey, baik, kita tengok. Okey. So kita nak dalam sebutan K, maka kita ambil AF sama KFC lah. Okey. Maka kita tukar dulu kepada bentuk nisbah seperti itu. AF per FC sama dengan K per 1. Okey. Dari sini, okey, kita tahu bahawa AC adalah seluruh garis, sepanjang-panjang garis AC. Apa itu AC? AC adalah AF tambah FC lah. AC adalah AF tambah FC. AC merujuk kepada satu garis, keseluruhan garis. Okey, jadi maka kita boleh buat kesimpulan bahawa AF per AF tambah FC adalah K per K tambah 1. K per K tambah 1. Okey. Maka kita naikkan semula AC ke atas, ke sebelah kanan, kita akan dapat AF sama dengan K per K tambah 1 AC. Okey, maka kita dah menjawab kita belum lagi habis menjawab sebab masih dalam sebutan AC. AC ini kita kena cari AC lah. Kita kena cari AC. Okey, kita tahu AC adalah AB tambah BC. Okey, dia mesti ada kaitan dengan soalan A. Soalan A tadi kita cari BC kan. Dia mesti kita nak guna dalam soalan B ni, mesti akan guna yang kita dah buat pada A. Jadi kadang-kadang akan berlaku calon dia dah buat dekat A tu dia dah tersilap, tapi dia guna yang tersilap tu dia guna dekat B. Adakah markah dapat? Markah dia dapat. Tu bestnya AdMath. Walaupun jawapan salah, dia tetap dapat markah sebab dia gunakan yang salah di tempat yang betul. Okey. So dia buat penggantian, okey, 10x tolak 2x tambah 5y. Okey, kat sini masih belum dapat markah lagi. Okey, markah dia terus dekat sinilah. AC sama dengan 8x tambah 5y. Okey, dan kita dapat AF kita adalah AF sama dengan K per K tambah 1 darab 8x tambah 5y. Okey, yang ni pun dah diterima. Okey, maksudnya tak payah nak kembang satu-satu pun boleh. Nak kembangkan boleh tak? Boleh. Nak kembangkan pun boleh. Tak kembangkan pun diterima sebagai jawapan. Okey, so itu untuk satu Roman. Okey, kita pergi pada dua Roman. AF dalam sebutan HXY. Okay, dalam sebutan HX dan Y. Okay. So kita lihat kat sini yang ada H adalah AF tambah sama dengan AE tambah HED. Okay, dia nak beritahu HED ni merujuk kepada mana? Okay, merujuk kepada sebahagian daripada ED. Sebahagian daripada ED. Okay, so AF sama dengan AE tambah HED. Okay, kita tahu AE sama dengan 4X dan ED adalah negatif 4X tambah 10Y. Okay, negatif 4X tambah 10Y. Kat mana dapat negatif 4X tambah 10Y? Okay, kita rujuk pada slide kita yang sebelum ni. Okay, nampak yang dalam kurungan dekat BC Dekat BC ni negatif 4X tambah 10Y. Baris kedua kita ambil kat situ. Okey, kat situlah dapatnya. Okey. Okey. Dan yang ni kita asingkan ikut sebutan X dan sebutan Y. Kita pisahkan dia. Okey, selesai untuk satu soalan B. Okey. Kita pergi pada yang seterusnya, cari nilai K bahagian C. Okey, seterusnya. Okey, dia ada perkataan seterusnya cari nilai K dan H. Okey, ni jawapan kita tadi dekat B. AF sama dengan K per K tambah 1, 8X tambah 5Y. Okey, darab 8X tambah 5Y. AF sama dengan 4
tolak 4hx tambah 10hy. Okey. Pelajar, tolong beri perhatian. Dalam soalan ni, dia sebut perkataan seterusnya. Okay. Bila jumpa saja dalam soalan matematik atau matematik tambahan, ada perkataan seterusnya. Apa sebenarnya dia minta pelajar buat? Dia minta pelajar supaya jangan mula buat pengiraan dari awal. Maksudnya awak pergi cari AF dari awal. Okay, untuk AF yang sebutan K dengan AF sebutan dalam sebutan H, jangan cari balik dari awal. Tak perlu, sebab dia mesti menggunakan apa yang kita dah buat pada B. Ada sahaja jalan kerja yang menunjukkan kita mencari semula, kita tak akan dapat markah untuk soalan C. Dengar betul-betul. Apa-apa tajuk yang ada perkataan soalan, apa-apa tajuk yang soalannya ada perkataan seterusnya. Jangan mula semula dari awal, tak boleh. Okey, mula semula saja dari awal, okey, awak akan hilang markah lah. Awak akan hilang markah. Okey, baik. Okey. Jadi di sini kita buat apa? Kita buat perbandingan antara AF yang sebelah kiri dengan AF yang sebelah kanan. Ya, saya sebut di sini perbandingan. Maksud perbandingan di sini, kita pisahkan sebutan X dengan sebutan X sebelah kanan. Okey, saya dah tunjuk untuk X. Untuk sebutan Y dia jadi apa pelajar? 5YK per K tambah 1. Okey. Jadi bila kita buat perbandingan nanti, kita nak buat perbandingan ni, Y tu dah tak payah sebut Y tak perlu sebut dah, sebab kita nak buat perbandingan. So Y dah tak perlu sebut. Kita samakan dengan 10H sebelah kanan. Y dah tak perlu sebut dah. Jadi kita selesaikan sebelah kiri dan kanan. Yang ini memang kena guna kaedah persamaan serentak lah. Cuma satu cabaran untuk kita, sebab dua-dua kiri dan kanan melibatkan pecahan. Jadi apa kita buat? Kita hilangkan pecahan itu. Kita buat dulu yang sebelah kiri. Kita kembangkan hati-hati masa buat expand pengembangan, hati-hati buat. Kita dapat 8K sama dengan 4K tolak 4HK tambah 4 tolak 4H. Okey, baik. So K sama dengan negatif HK tambah 1 tolak H. Kita kecilkan di situ. Dan kita akan dapat H kita sama dengan K tolak 1 per negatif K tolak 1. Tengok yang sebelah kiri K tolak 1 per negatif K tolak 1. Ingat para pelajar, dalam bentuk pecahan, sekiranya penyebut kita ada pengangka, kita ada penyebut. Atas pengangka, bawah penyebut. Sekiranya penyebut kita semua tanda negatif. Ingat betul-betul. Penyebut kita semua tanda negatif, apa perlu kita buat? Kita tukar semua tanda. Asalnya K ini positif, kita jadikan dia negatif. Asalnya negatif 1, kita jadi 1. Jadi dia akan jadi 1 tolak K per K tambah 1. Ini syarat. Jangan tinggalkan jawapan akhir, bawah semua negatif. Jangan. Pastikan kalau dua-dua tanda bawah ni negatif, pastikan kita tukar sebuah tanda. Dia tak akan jadi salah lah. Kalau tak tukar? Nanti dia akan menyusahkan anda lah. Baik. Kita tukar kat sebelah. Kita gantikan H. Sebab tu tadi kita cari H, sebab kita nampak dekat sebelah kanan ni. Kenapa saya cari H, saya tak cari K? Sebab kalau saya cari K, kalau kita cari K, kita kena tukar dua tempat dekat sebelah kanan. Ada nampak dua kan? 5K per K tambah 1. Ada dua tempat. Sebab tu kita cari H. Kalau H kita tukar satu tempat sahaja. Tu sebabnya. Lagi satu, K dekat sebelah kanan ni dia berada pada pecahan. Jadi kalau awak tukar kat K ni nanti, awak boleh bayanglah nanti lagi crowded kita punya jalan kerja kan. Jadi kita fikir, sebelum jawab tu kita fikir dulu yang mana kita nak cari sebenarnya. Kita buat penggantian dan kita kembangkan. Nampak kat sini. Daripada yang panjang 5K per K tambah 1 sama dengan 10 darab 1 tolak K per K tambah 1, tiba-tiba dia jadi 5K sama dengan 10 tolak 10K. Mana pergi K tambah 1 tu? Sebenarnya apa berlaku? Kalau awak lihat dua-dua pecahan kiri dan kanan, dan awak nampak ada sebutan yang sama di kedudukan yang sama. Kalau kita lihat di sebelah kiri ada K tambah 1 sebelah kiri, sebelah kanan pun ada K tambah 1. Dua-dua berada di bahagian penyebut di tempat yang sama. Kita boleh terus cut out, boleh buang terus. So kita permudahkan dia, kita akan dapat 15K sama dengan 10. Negatif 10K saya pindah sebelah kiri. Jadi K sama dengan 2/3. Selesai, kita dah dapat nilai K. Sekarang kita mencari nilai H. Kita nak mencari nilai H.
Okey, H kita tahu kita ambil daripada yang kotak hijau ni tadi. H jawapan akhir kita adalah 1 tolak K per K tambah 1. Terus buat penggantian. Okey, yang ni tak payah susah-susah, awak tekan saja kalkulator. Cuma ingat di bahagian atas letak kurungan, yang bahagian bawah pun letak kurungan semasa tekan kalkulator. Okey, bukan apa kita tak nak fikir dia, dapat jawapan betul ke tak. Letak je kurungan, insya-Allah terus betul. Okey, masa menekan kalkulator, so awak akan dapat jawapannya H sama dengan 1/5. Okey. So, inilah contoh soalan vektor. Okey, soalan-soalan yang saya pilih hari ini adalah soalan-soalan standard yang memang akan keluar. Bukan akan keluar, yang biasa keluar. Tak keluar dalam SPM sebenar, dia akan keluar dalam percubaan. Standard, soalan ni standard. Kalau tak ikut semua, CP-CP akan ikut. Boleh kata macam itulah. Okey, soalan ni dia akan ulang saja dan dia hanya beza dari segi persamaan yang digunakan. Okey, saya boleh kata macam itulah kan. Okey, baik. Cuma kecuali kalau soalan tu dibagi soalan non rutin atau soalan kebat. Tu luar di bawah pengetahuan sajalah. Okey, indeks, set dan logaritma. Sebelum ni tajuk dia indeks dan logaritma saja, tapi dia tambah set. Okey, set ni yang mana satu ni? Set ni yang ada tanda punca kuasa. Punca kuasa 4. Bukan. Kenapa bukan? Sebab apa? Sebab jawapan akhirnya adalah integer. Maka dia bukan set. Okey, tapi kalau kita tukar kepada 2. Punca kuasa 2, 2. Yang ni set ke tak? Jawapan dia bukan integer. Dia dalam bentuk pecahan. Dia dalam bentuk perpuluhan. Dan jawapan perpuluhan kita tak boleh tukar kepada pecahan tak wajar. Selagi dia boleh tukar kepada pecahan tak wajar, dia bukan set. Okey. Dan dalam tajuk ni awak ada belajar benda ni lah. Okey, macam mana dapat 0.7272727272? Macam mana nak dapat benda ni? Okey, kalau nak tekan kalkulator pun susah nak dapat. Macam mana dapat 0.7272727272? Guna kalkulator saja. Tahu tak belajar? Tahu tak? Saya tak tahu. Tak tahu. Kan ada respon lah. Tak tahu. Okay, saya nak kongsikan betapa best di benda ni. Masing-masing pegang kalkulator masing-masing. Okay, pegang kalkulator masing-masing. Saya nak kongsikan benda ni. Ni di bawah tajuk indeks, set dan logaritma. Nak dapat berulang 727272. Okey, pelajar, ada berapa nombor berulang? 2. Ada 2 nombor berulang. Nombor 72. Ada gap tak antara kosong dengan 7 depan tu? Tak ada gap Tak ada gap. So awak tekan kalkulator 72 bahagi 99 dapat berapa? 72.99. Okey, kalau nak dapat 0.36363636. Okey, tekan kalkulator 36 bahagi 99. Okey, kalau kata kita nak dapatkan 0.555555555. Okey, 5 bahagi 9. Kalau 3 nombor berulang 0.467467467467. So dia akan jadi 467 per 99. So awak dapat berulang 3 kali. Betul? 3 nombor berulang. Okey, ni di bawah tajuk ni. Yang ni awak boleh terus saja bagi jawapan seperti dalam kalkulator, bagi jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Kan? Okey, itu kalau dia tak ada gap. Kalau dia ada gap, contoh, saya nak dapat okey, nak dapat macam gitu. 0.07272727272. Okey. Kalau awak bagi 72 bagi 99, awak akan dapat 0.727272. Awak tak ada gap. Tapi yang ni nak ada gap. So nak ada gap, dekat 99 tu hujungnya letak 10 menunjukkan 1 gap. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Dapat tak? 0.0727272. Okey, macam mana nak dapat 2 gap? Nak dapat 2 gap. 72 bahagi 9900. Okey, maklumat berikut adalah berkaitan dengan satu hukum indeks. Ni saya nak uji awak punya pemahaman tentang indeks dan set lah sebenarnya. Okey, A kuasa Q kuasa 8 sama dengan set A darab set A darab set A sebanyak P kali. Okey, nyatakan nilai P dan nilai Q. Okey, so apa itu P sebenarnya? Betul, jawapan dia memang 8. Kenapa 8? Sebab dia darabkan sebanyak 8 kali. Kuasa 8 kan? 5 kuasa 8. Maksudnya 5 tu darab sebanyak 8 kali. Okey, apa itu Q? Punca kuasa adalah kuasa 1/2. Tu sebenarnya soalan ni. Okey, dia direct saja dia tanya kan. Okey, P sangat 8.
Okey, set A sama dengan A kuasa 1/2, maka Q sama dengan 1/2. Okey. Soalan ni boleh lah dia nak tanya dekat saya tadi dalam saya terangkan bentuk-bentuk soalan kan dia ada dikata berstruktur kan. Ni boleh lah di dalam bahagian soalan tu mungkin dia tanya contohlah soalan 5A dia tanya soalan macam ni. Dia boleh tanya macam itulah. Okey, indeks set dengan logaritma saya hanya bagi soalan ni saja. Okey, bersama dengan permainan sikit tadi kan. Okey, sukatan membulat. Saya ambil soalan SPM 2018. Kenapa saya pilih soalan ni? Ada sebab kenapa saya pilih soalan SPM 2018. Sebab soalan ni pernah menjadi fenomena lah. Kenapa saya kata menjadi fenomena? Tak ramai pelajar yang jawab soalan ni lah kan. Okey, Persatuan Matematik SMK Muhibah menganjurkan satu pertandingan mencipta logo untuk persatuan itu. Rajah menunjukkan logo berbentuk bulatan yang dicipta oleh Amar. Ketiga-tiga kawasan berwarna biru adalah kongruen. Diberi bahawa perimeter bagi kawasan berwarna biru ialah 20 pi cm. Pelajar, apa maksud kongruen? Sama saiz. Yang soalan kata jejari dia minta jejari dalam sentimeter bagi logo itu kepada integer terhampir. Dia dah sebut integer. Integer dia mesti dalam bentuk nombor bulat. Dia tak boleh pecahan, dia tak boleh perpuluhan. Okey, dan luas dalam sentimeter persegi bagi kawasan yang berwarna kuning. Dia nak yang warna kuning sahaja. Okey, kita kena faham betul-betul bentuk soalan ni. Okey, dia kata kat situ perimeter berwarna biru 20 pi cm. Okey. So, di sini kita tahu bahawa rumus panjang lingkup adalah S sama dengan R theta. S sama dengan R theta. Okey. Tengok garisan purple yang saya bina itu. Okey pelajar, kalaulah garisan purple itu saya pantulkan pada sisi segitiga. Nampak sisi segitiga tu saya pantulkan, saya dapat tak garisan biru? Dapat kan? Kita pantulkan dekat sisi segitiga tu, kita akan dapat garisan biru tu lah. Itu untuk yang kawasan purple yang pertama. Yang kedua pun sama, saya pantulkan, saya akan dapat yang bahagian atas. Okey, yang ni pun sama, saya pantulkan, saya dapat yang satu lagi. Jadi sebenarnya ukuran sisi biru ni sama dengan ukuran apa sebenarnya? Kesimpulannya kita boleh buat. Kalau awak lihat purple tu membentuk apa tu? Bentuk sisi bulat perimeter bulatan, betul tak? Okey, sama panjang tak dengan perimeter berwarna biru? Sama. Boleh tak nak guna rumus S sama dengan R theta tu? Boleh. Okey, tapi persoalan dia theta dia berapa? 360 darjah. Okey. Tapi sekarang ni pelajar, kita jawab matematik tambahan, kita lebih guna darjah ke kita banyak guna radian untuk tajuk sukatan bulat? Kita guna radian. Maka 360 darjah sama dengan berapa radian pelajar? 2 pi. Awak bagi jawapan 2 pi tu dah boleh lah. Okey, dia adalah 2 pi. Okey, 2 pi tu adalah 360 darjah. Dan nak keluarlah satu rumus 2 pi r. 2 pi j. 2 pi j rumus apa? Lilitan bulatan kita guna dalam matematik tambahan ke modern. Kita guna dalam matematik modern. 2 pi j. Asalnya 2 pi itu adalah 360 darjah. 360 darjah. Okey, tapi kalau kita guna di sini pun kita dapat 2 pi r juga sebenarnya. Kalau dia 360 darjah. Okey. So kita simplifykan dia. So 20 pi itu sama dengan R darab 2 pi. 2 pi j. Lilitan lah. Dapat balik. Dapat juga. Okey. Macam saya cakap tadi, bila kita guna sama dengan, kita nampak benda yang sama. Sekarang ni kita nampak kiri dan kanan. Apa yang sama? Pi. Kita boleh buat apa kalau dah jumpa yang sama? Potong terus. Apa lagi kita nampak sama? Sifar 2. Sebelah kiri akan jadi 10. Yang sebelah kanan akan jadi 1. So yang tinggal apa? R sama dengan? Awak dapat R sama dengan 10. Betul tak soalan minta dalam bentuk integer? Betul. Tapi sekiranya tadi kita jawab menggunakan 6 point berapa tadi? 6.284, betul? 6.284. Nanti awak akan dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan. Kemungkinan awak akan dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan. Okey, tapi kalau guna kaedah ni kita tak payah, tak perlu tukar pi. Okey, tak perlu tukar pi dulu. Okey, kita terus dapat jawapan yang betul. R sama dengan 10. Perlu tak tulis unit untuk jawab soalan ni? Okey, ni jawapan daripada saya. Saya tak galakkan tulis unit. Tak perlu tulis unit. Kalau tulis pun tak ada markah pun.
Okey, dan tak payah tulis lah. Saya galakkan jangan tulis. Tak perlu tulis. Okey, biar je jawapan dia R sangat 10. Okey, saya gerakkan, saya nak keluarkan benda tu. Bentuk segitiga itu, kenapa kita sekarang hendak mencari nilai luas yang berwarna kuning. Okey, nampak tak segitiga yang baru saya tahu. So, kita dah nampak di situ, kalau daripada satu segitiga itu, saya dah pecahkan kepada 3 bahagian. So, sudut yang ke atas ni berapa darjah? Asalnya 360 darjah kan? Kita bagi 3 jadi 120 darjah. Yang atas ni kawasan atas ni dia 120 darjah. Bila atas 120 darjah, kiri dan kanan dapat berapa? Okey, kita tahu satu segitiga adalah 180 darjah. Maka kiri dan kanan kita adalah 30 darjah. Sebab apa? Mengikut sifat segitiga sama kaki. Okey. Kita dapat macam tu. Okey. Lepas tu apa? Kita tahu bahawa panjang jari kita adalah 10 cm. Jadi apa rumus yang kita boleh gunakan untuk dapatkan bentuk segitiga? Andai kata inilah kuning yang asal. Semua sekali kan? Okey, kita boleh guna rumus tengah R kuasa 2 sin theta. Okey, sebelum ni kita guna rumus tengah darab tapak darab tinggi kan, matematik moden. Tapi dalam matematik tambahan kita belajar rumus baru setengah R kuasa 2 sin theta. Guna juga rumus ni dalam tajuk penyelesaian segitiga, yang mana kita guna rumus setengah AB sin C. Setengah AB sin C. Kenapa daripada setengah AB sin C boleh jadi setengah R kuasa 2 sin theta? A dengan B itu, kalau dalam bahagian yang kita sedang nak bincang ini, AB itu merujuk kepada sisi yang sama panjang, iaitu panjang jejari. Sebab tu dia jadi R kuasa 2. C itu merujuk kepada apa? C itu merujuk kepada sudut di antara dua sisi. Okey, dalam kes ni sudut itu berada di antara dua jejari, iaitu 120 darjah. Yang ni kita tak boleh guna radian, kita guna darjah lah. Okey, setengah R kuasa 2 sin theta. Okey, dan kita nampak ada 3 bahagian segitiga, so kita darab dengan 3 dan kita gantikan nilai mat, dapat jawapan dia 129.9038. Okey, 129.9038. Okey, pelajar, berapa tempat puluhan saya tulis kat situ? Saya tulis 4 tempat perpuluhan. Okey, kenapa? Belum habis menjawab, pastikan sentiasa guna 4 tempat perpuluhan. Cikgu, saya tak nak guna 4, saya nak guna 1. Haram. Saya nak guna 2, cikgu. Bolehlah. Nak guna 3, bolehlah. Nak guna 4, sangat-sangat saya sokong. Nak guna 5, 6, 7, 8, saya nak guna semua yang ada pada kalkulator, lagi baik. Okey, tapi saya kata guna 4 cukup semasa kita sedang mengira, belum habis kepada jawapan akhir. Guna 4 tempat perpuluhan. Saya rasa cikgu-cikgu awak pun ada ingatkan. Sentiasa guna 4 tempat perpuluhan. Kenapa? Jawapan kita lebih jitu, lebih tepat. Lebih menghampiri yang betul. Okey, berbanding kita letak tempat perpuluhan yang sedikit. Tapi ada beberapa soalan kita tak perlu tulis sampai 4 tempat perpuluhan. Nanti kita akan sentuh bahagian tu. Okey. Terus pada bahagian yang warna biru ini, sebenarnya pada bahagian yang warna biru ni, awak ada nampak sebenarnya bentuk tembereng. Ada 6 bentuk tembereng. Okey. Kalau awak lihat, kalau awak tengok betul, saya tak tahulah dekat paparan awak nampak ke tak. Dia sebenarnya bentuk biru ni, dia adalah cantuman 2 bentuk tembereng kiri dan kanan, dicantum macam itu. Asalnya dia bentuk sektor, bentuk sektor belatan. Dia asalnya bentuk sektor belatan, dia buang segitiga tu jadi bentuk tembereng tu. Okey, satu bahagian. Tapi bila kita pecahkan dia, sebenarnya dia ada 6 bahagian. Ada 6 bahagian di situ. Okey, yang ni kita nak cari dia, kita kena guna rumus setengah R kuasa 2 theta tolak sin theta. Rumus-rumus ni tak ada dalam sebenarnya rumus, yang ni awak kena hafal dan awak kena faham macam mana nak guna. Okey, tadi saya kata kalau guna sin theta kita kena guna darjah. Sebenarnya boleh juga guna radian, dengan syarat dekat kalkulator kita guna mod radian. Dekat kalkulator kita guna mod radian, boleh kalau nak guna radian. Okey, baik. Okey, kalau tak nak guna radian, gunalah darjah. Okey, so setengah 10 kuasa 2 pi per 3. Pi per 3 ni 60 darjah lah. Okey, yang tu memang kita kena guna, memang kena guna radian lah. Sebab asalnya daripada setengah R kuasa 2 theta. Merujuk kepada rumus
luas bulatan setengah R kuasa 2 theta ni rumus bulatan. Okay, mesti guna pi per 3. Dekat bahagian sin tu tadi yang saya sebut kan, sin tu boleh juga awak guna pi per 3 dengan syarat kalkulator anda dalam mod radian. So tu alternatif. Okay, tak perlu tukar kepada 60 pun boleh, tapi dengan syarat kalkulator kita menggunakan mod radian. Okay, maka kita dapat jawapan dia 54.3928. So macam mana nak dapat kawasan kuning? So kita kena ada operasi tolak. Okay, segitiga kuning besar tolak dengan yang warna biru ni. So kita akan dapat jawapan akhir kita 75.51. Okay, jawapan akhir sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Paling kurang 2 tempat perpuluhan. 1 haram, 4 digalakkan, 2 dah cukup. Okay, so boleh bezakan semasa mengira 4 tempat perpuluhan. Jawapan akhir 2 tak apa. Okay, jangan 1 sentiasa haram. 1 sentiasa haram. Ingatkan para pelajar, sekiranya nak kuasai tajuk sukatan membulat, carilah soalan-soalan yang seperti ini. Carilah soalan-soalan yang seperti ini. Sebab apa saya kata itu? Di kebelakangan ni soalan-soalan banyak ditanya berbentuk yang macam ni lah. Dia banyak guna soalan situasi harian, soalan non rutin. Okay. Di samping tu soalan yang biasa pun kena cuba juga. Sebab soalan sukatan bulat ni kalau lihat pada soalan STF pun soalan dia agak mencabar. Kenapa kita nak kena tengok? Awak kena tahu, awak kena pandai tengok. Oh, yang barisan biru ni rupanya kalau kita pantunkan ni bentuk bulatan je sebenarnya. Nampak tak? Dia kelirukan kita. Okay, padahal dia benda yang sama saja. Tajuk yang seterusnya adalah tajuk geometri koordinat. Dia di bawah komponen yang sama dengan tajuk vektor. Kenapa saya kata ni tajuk favourite? Sebab kalau dululah KPSM rumus dia banyak dia bagi kan. Dan dia ada kaitan dengan tajuk garis lurus matematik moden. Penyelesaian secara lukisan rajah menunjukkan koordinat titik RS dan T pada satah cartes. Cari persamaan bagi garis lurus T dan berserenjang dengan garis lurus B1 titik P bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 unit dari titik tengah RS. Cari persamaan lokus P. Dua roman seterusnya tunjukkan lokus P tidak bersilang dengan paksi X. Okay, ini soalan dia, soalan penuh dia. Okay, kat sini pun ada perkataan seterusnya. Kita lihat dia punya gambar rajah. Okay, untuk soalan A, apa keyword dalam soalan tu? Berserenjang. Apa maksud berserenjang? Mesti bersilang 90 darjah. Dalam kes soalan ini, dia bersilang dengan garis RS. Ada satu garis ni, dia bersilang dengan garis RS, di mana garis ini berserenjang dan melalui titik T. Okay, bila sebut saja berserenjang, apa konsep kita guna? Apa rumus kita guna nak menunjukkan dia berserenjang? Okay, M1 darab M2 sangat negatif 1. Jadi persamaan garis lurus, kalau melibatkan garis lurus, kita ada 3 rumus kita boleh guna, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Seperti yang saya tunjukkan, Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Dan ada lagi satu, X per A tambah Y per B sama dengan negatif 1. So ada 3. Okay, jadi kecerunan tak ada masalah. Sebelum kita cari kecerunan garis yang melalui T, kita kena tahu dulu kecerunan RS. Sebab itu sahaja maklumat yang kita boleh guna. Okay, so ni rumusnya. Dan saya yakin pasti pelajar tahulah rumus ni kan. Ke baru pernah jumpa? Melampau kan, baru pernah jumpa tak? Okay, kita buat penggantian. Okay, kita dapat 9 tolak 3 per 2 tolak 4. Boleh juga 3 tolak 9 per 4 tolak 2. Okay, so kita akan dapat jawapannya sama dengan negatif 3. Maka kita dapat M1 darab M2 sama dengan negatif 1 seperti yang kita sebut tadi. Okay, maka M2 dia 1/3. Macam mana dapat 1/3? Negatif 1 bagi negatif 3. Nak tak saya ajar kalau tak payah bagi? Okay, dengar betul-betul. Sekiranya M1 kita nombor negatif. Sekiranya M1 kita nombor negatif, M2 kita pasti positif. Sekiranya dia dalam bentuk 3 ni, kalau dia dalam bentuk 3 ni, dia sebenarnya adalah 3/1. Dia sebenarnya adalah 3/1. Kita terbalikkan ni jadi 1/3. Kalau M1 dia 2/3, M2 dia
2/3 jadi, saya kata tadi tanda dulu. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. So 2/3 akan jadi negatif 3/2. 1/5 jadi negatif 5. Negatif 5 jadi 1/5. 1/A negatif A. Okey, ingat tukar tanda songsang kan. Tukar tanda songsang senjang. Sebab apa? Jalan kerja tu awak tak perlu tunjuk pun tak apa. Sebab kita boleh congak. Okey, boleh belajar Okey, saya harap dapat sesuatu di situlah. Okey, so kita dapat, okey, saya tunjuk juga jalan kerja, tak tunjuk pun tak apa sebenarnya, cuma label. Okey, kalau rasa was-was nak tulis apa, M1 ke M2 jangan tulis apa-apa. Tulis je M. Tulis saja M. M1/3. Tu lebih baik. So kalau M2 ni selamat lagi. Contohlah, sepatutnya yang mula-mula kita kira M9 tolak 3 per 2 tolak 4 itu adalah M untuk RS, betul? M untuk RS. Tapi sampai kat bawah 1/3 pun awak tulis M RS juga. Habis, tak ada markah. Awak kena declare yang betul. Kalau tak nak tulis RS, jangan tulis apa-apa. RS tu jangan tulis, tulis M sahaja. Itu lebih selamat. Okey, so kat situ kita gantian, buat penggantian. Awak boleh guna, macam saya cakap tadi, awak boleh guna rumus Y sama dengan MX tambah C, tak ada masalah. Boleh. Yang penting dapat jawapan akhir dia. Y sama dengan 1/3 X tambah 5. Ada jawapan lain tak selain Y sama dengan 1/3 X tambah 5? Okey, 3Y sama dengan X tambah 15. Boleh nak jawab macam ni saja pun dah diterima. Tak payah susahkan diri pun boleh. Tak ada masalah. Okey, alhamdulillah selesai untuk soalan A. Kita pergi pada soalan B. Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 unit. Dari titik tengah RS, cari persamaan lokus P. Keyword soalan ni adalah titik tengah keyword. Lepas tu jarak sentiasa. Jarak sentiasa pun satu keyword. So agak-agak lokus kita bentuk dia macam mana? Bentuk bulatan. Kalau ada perkataan jarak sentiasa, dia adalah bulatan. Boleh buat take note di situlah. So kat sini sebenarnya, okay, dia minta kita cari dulu titik tengah. Okay, rumus ni pun kena hafal. Saya tak ingat rumus ni ada ke tak, saya lupa. Okay, rumus ni kena hafal. Okay, better hafal lah rumus ni. Walaupun dia bagi dalam sebenarnya rumus pun hafal. Baik, kita buat penggantian. So 4 tambah 2 per 2, 3 tambah 9 per 2. Jangan lupa semasa buat penggantian, tanda kurungan jangan hilangkan. Mesti ada tanda kurungan, tak ada tanda kurungan terus salah. Okey, 3 dengan 6 tu pun sama, jangan lupa tanda kurungan. Nampak kecil tapi kesan dia sangat-sangat besar. Mesti ada tanda kurungan, wajib. Okey, lepas tu jarak. Okey, rumus jarak. Okey, rumus jarak ni sebenarnya diguna rumus apa sebenarnya? Konsep apa? Asalnya sebenarnya diguna rumus teorem Pythagoras. Kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 kan? Itu rumus teorem Pythagoras. Itu asal dia. Okey, tapi disebabkan dia ada komponen X1 dengan 2, dia jadi macam tu lah. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Kat sini pun juga saya suka ingatkan masa nak tulis rumus ni. Nak guna rumus ni, tanda 2 dengan 1 tu jangan letak kat atas, letak kat bawah. Dia maksud dia berbeza. Jangan letak dekat kuasa pula kan. Okey, jadi kita buat pergantian. Okey, dia dah bagi tahu kat sini jaraknya ialah koordinat yang kita dah tahu. Koordinat apa? Titik tengah. Ada tak koordinat yang kita tak tahu? Koordinat P tak tahu. Kenapa koordinat P tak tahu? Okey, sebab dia dah sebut kat situ titik P sentiasa bergerak. Okey, maka kita tulis itu. Okey, R sama dengan, okey, maka kita tulis X tolak X1 tambah Y tolak Y1. Maksudnya S dengan Y tu adalah titik yang kita tak tahu, titik P. Kita kekalkan macam tu. Okay. Jadi yang kotak hijau yang pertama ni, baris yang kedua ini, baris yang ketiga ni, ini kat sini markah. Okey, gantikan saja. Okey, kembangkan hati-hati, kena hati-hati. Pindahkan dulu ke sebelah kiri, tanda punca kuasa. So dapat 25 sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tambah Y kuasa 2 tolak 12Y tambah 36. Okey, kita kena buat sampai dia jadi bentuk yang terringkas. Okey, kita dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6Y tolak 6X tolak 12Y tambah 20 sama dengan kosong. Ini adalah kita punya persamaan locus. Pastikan dia semua berada di sebelah kiri. Dan kalau boleh ikut susunan ni lah. Kita mula dengan S kuasa 2 dulu,
Lepas tu Y kuasa 2, lepas tu X, lepas tu Y, lepas tu yang tak ada sebutan. Tak ada sebutan X, tak ada sebutan Y. Okey. Sama dengan kosong. Okey, ni dah dapat markah yang seterusnya. Okey, seterusnya dia kata tunjukkan locus P tidak bersilang dengan paksi X. Okey, kalau dia bersilang dengan paksi X, apa nilai yang jadi sama dengan kosong? Nilai Y akan menjadi kosong. Itu sebenarnya dia nak bagi tahu kat kita. Macam itulah kita ganti dengan kosong. Maka yang tinggal adalah X kuasa 2 tolak 6X tambah 20 sama dengan kosong. Okey, para pelajar, bentuk yang kita baru dapat ini bentuk apa ni persamaan ni? Persamaan kuadratik. Dia sebut kuadratik, lepas tu dia sebut tidak bersilang. Boleh tak kita kaitkan dengan suatu rumus tertentu? B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey. Jadi kita ada pembeza layan. Okey, mesti kaitkan dengan pembeza layan. Kalau tidak bersilang ni syarat dia apa? B kuasa 2 tolak 4 AC macam mana? Kan dia ada berbeza, punca yang sama, tidak mempunyai punca. Punca berbeza ni apabila bersilang pada dua tempat. Menyentuh, sebut saja menyentuh, dia ada mempunyai punca yang sama. Tidak bersilang, tidak menyentuh, tiada punca. Apabila nilai B kuasa 2 tolak 4 kurang dari kosong. Ini nak guna dekat sini. So kita kena buktikan bahawa B kuasa 2 tolak 4 AC ni kurang dari kosong. So kita buat penggantian, kita dapat nilainya negatif 44 dan dia memang kurang dari kosong lah, nombor negatif. Maka betul lah kata locus P ini tidak bersilang dengan paksi X. Konsep dia konsep pembeza lah, yang sebab apa? Melibatkan tanda kuadratik. Okey, hukum linear. Pastikan para pelajar bersedia dengan kalkulator. Tak kisahlah guna yang mahal tu ke atau guna kalkulator yang biasa. Kalkulator mahal yang saya masukkan tu kalkulator putih boleh, atau kalkulator yang hitam yang biasa 570 tu pun boleh. Saya ada dua-dua, saya akan tunjuk dua-dua. Saya dua-dua warna kelabu. Tapi function dia dua-dua berbeza. Okey, baik. Kejap lagi kita nak guna. Okey, hukum linear. Ni pun tajuk favorite rakyat Malaysia. Tajuk favorite rakyat Malaysia. Bila sebut tajuk favorite rakyat Malaysia, kat sini nak bagi tahu bahawa dia punya penandaan kertas ni sangat ketat dan mesti betul lah. Apa yang awak buat tu kena betul-betul. Maksudnya dia tak boleh lebih kurang. Mesti kena ikut syarat dia betul-betul. Okey. Okey. Ini saya ada buat statistik sikit. Okey, kalau kita lihat pada 2005, inilah bentuk persamaan tak linear yang diberi. Okey, dan grafnya adalah seperti itu. Okey, 1 per Y versus 1 per X melawan 1 per X. 2016 Y dengan 2 PS tambah Q per 5X. So XY melawan X kuasa 2. 2017 Y tolak set H sama dengan HK per X. So XY melawan X. 2018 dia tak bagi persamaan tak linear. Soalan minta persamaan tak linear apa? Lagi hebat soalan ni kan. Dia minta persamaan linear, tapi dia tak bagi persamaan tak linear. Soalan ni lain macam sikit. 2018 Y kuasa 2 per X versus berlawan 1 per X. Okay, 2019 okay, dia melibatkan log. 2020 tak silap saya pun melibatkan log. Okay, so ni kita boleh nampak pattern lah. Okay, kemungkinan lah kot kan. Dia akan ulang 2017, 2016 atau 2015 punya bentuk soalan. Kemungkinan. Kita tak tahu. Okey pelajar, pernah kira tak berapa kotak besar darab melintang dengan menegak? Pernah kira tak? Yang warna hijau tu, kalau okey, saya tak ada pula kertas graf ni. Okey, contohlah kan. Kalau yang warna hijau tu dia ada border tepi tak? Ada, sikit kan? Itu yang tak standard pelajar Yang tu yang tak standard. Seingat saya dia adalah 18 kali 24. Tapi untuk exam sebenar kita hanya guna kawasan 16 kali 22. Dia 16 cm. 16 cm kali 22 cm. Yang saya kata 18 tadi dia adalah 18 cm kali 24 cm. Maksudnya 18 cm tu 9 kotak besar darab dengan 12 kotak besar. 9 darab 12.
Kalau yang standard 16 kali 22, maksudnya 8 kali 11. 8 kali 11 kotak besar. Kenapa saya bagi tahu kat situ? Awak dah boleh start berlatih semasa nak jawab soalan exam nanti, atau buat latihan di dalam kelas. Bila dapat saja kertas geras hijau tu, satu kotak besar tepi tu awak macam mana awak buat satu border lah, supaya awak tak buat di luar, kawasan luar sekali yang hijau. Biarlah cukup 16 kali 22. Okey, yang atas jangan usik, yang bawah jangan usik, yang kanan jangan usik, yang kiri pun jangan usik. Yang 2 cm tu jangan usik. Bukan 1 cm, 2 cm. Satu kotak yang besar. Cikgu anda ajar, kalau nak buat jadual tajuk hukum linear ni, jadual ni tulis kat mana? Tak apa, saya tunjuk soalan. Okey, ni jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan 6Y sama dengan H tambah 2. X kuasa 3 tolak KS dengan keadaan H dan K ialah pemalar. K ini dia data dia. Soalan minta plot Y per X melawan X kuasa 2 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit pada paksi X kuasa 2 dan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi Y per X. Seterusnya lukiskan gaya lurus penyuaian terbaik. B. Menggunakan graf DA cari nilai H K. Ini soalan standard tajuk hukum linear. Kalau ada latihan mana-mana boleh gunakan terus, sebab saya rasa soalan ni masih tak berubah lagi. Pertama kita nak tukar persamaan tak linear kepada linear. Nak jawab soalan ni kita kena tukar persamaan tak linear yang diberi, kita tak nak tukar kepada linear. So macam mana nak tukar? Dekat soalan nombor 1 tadi, kat soalan A tu dia dah sebut Y per X melawan X kuasa 2. So di situ adalah keyword soalan. Y per X melawan X kuasa 2, kat situ adalah keyword soalan. Maksudnya apa? Daripada persamaan asal, daripada 6Y kita nak tukar kepada Y per X. Macam mana nak tukar? Kita tengok. Ada idea tak? Macam mana 6Y nak jadi Y per X? Cuba fikir. Macam mana 6Y jadi Y per X? Kita bahagi dengan 6X. Pandai. Kita nak bagi 6X. So nak bagi 6X ni bagi dekat 6Y je ke? Dekat semua ni maksudnya bagi dekat semua sebutan. Kita bagi dekat semua sebutan. Saya rasa saya dah tunjuk kat sini. Kita buat macam tu. Saya dah tunjuk lagi sekali. Kita bagi semua sekali. Jangan bagi 6X ya. Jangan bagi X saja. Kita bagi dengan 6X. Kita hapuskan sebutan yang serupa. So kita dapat Y per X sama dengan H tambah 2 darab per 6 tolak K per 6. Berbalik pada soalan B tadi, dia kata Y per X melawan X kuasa 2. So kat situ kita automatik akan tahu nilai apa? Kita akan tahu nilai Y besar dan X besar. Y besar adalah Y per X, X besar adalah X kuasa 2. Maka M dia apa pelajar? H tambah 2 per 6. H tambah 2 per 6. Maka C dia adalah negatif K per 6. Kita dapat kat situ. So lepas tu kita nak masukkan data dalam kalkulator. Bersedia dengan kalkulator masing-masing. Kalkulator yang ada pada di belakang kepala saya ni adalah kalkulator hitam. Asalnya kalkulator hitam lah. Cuma saya punya ni jenis lain. Baik. Kita nak masukkan data ni semua dalam kalkulator dan dalam masa yang sama kita akan mengira dengan betul tanpa silap. Mula tekan mode. Sampai jumpa yang ni. SD Reg Base. Ambil nombor 2. REG. Ambil REG. Tekan nombor 2. Dah tekan nombor 2. Ambil lin. Ambil 1. Tadi tekan 2, lepas tu tekan 1. So, dalam tadi soalan dia minta kita buat Y per X melawan X kuasa 2. Jadi dalam jadual kita buat X kuasa 2 dululah, betul? X kuasa 2, bawah dia kita akan buat Y per X. Jadi kita nak tulis itu, kita nak tulis seolah-olah dalam bentuk koordinat. Macam mana? Tengok. So kita nak buat X kuasa 2 dulu. Jadi X kita asalnya 1, maksudnya 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 awak boleh congak lah. Umpamalah awak tak boleh congak.
So dia adalah 1 kuasa 2. Kita tulis 1, kita tekan 1 kuasa 2, koma, ada koma tu kan, koma, tekan Y per X. Y kita negatif 0.17. Bahagi boleh, guna per pun boleh, tak kisah. Per 1. Per 1. Tekan M plus. Nampak M plus atas AC tu, button AC tu. Tekan M plus. So dia keluar N1. N1 ni merujuk kepada data yang pertama. Ulang benda yang sama sampai data yang ke-6. Kita buat yang seterusnya. 2 kuasa 2, koma, 0.67 bahagi 2. Tekan M plus. 3 kuasa 2 bahagi 3.5 bahagi 3. Tekan M plus. 3.5 kuasa 2, koma 6 bahagi 3.5 M plus 4 kuasa 2, koma 9.33 bahagi 4. Macam tertinggal dia. 9.33 bahagi 4. Tekan M plus. 5 kuasa 2, koma 19.17 bahagi 5. Tekan M plus. Andai kata tertekan on, nak cari balik macam mana? Awak tekan dekat yang tengah ni. Awak tekan bawah, dia akan keluar data pertama, X1 kita. Yang ni awak dah boleh catat pada jadual kita. Catat pada jadual baru, jadual X kuasa 2 dengan Y per X. So X1 kita 1. Pelajar tolong cek, bagi tahu saya kalau saya punya salah. Tolong bagi tahu kalau saya punya salah. So Y1 ni merujuk Y besar, maksudnya Y per X. Jadi awak buat jadual, awak tinggal tulis je. Tak payah nak kira dah. Tinggal tulis je. Yang kedua, 4 dengan 0.335 atau 0.34. Yang ketiga, 9 dengan 1.17. Keempat, 12.25 dengan 1.71. 5, 16 dengan 2.33. Yang keenam, 25 dengan 3.83. Sama tak korang? So kita bina kita punya jadual. Bina kita punya jadual. Kita check lagi sekali sama tak dengan kalkulator. Saya nak check sekejap. So dapat So kat sini kalau tengok pada kalkulator, dia letak 3 tempat puluhan. So untuk jadual tajuk ukur linear ni, sekurang-kurangnya letak 2 tempat perpuluhan. Jangan letak 1 tempat perpuluhan. So kurangnya 2. Dan saya galakkan 2 lah untuk tajuk hukum linear saja. Baik. So bila kita nak bina hukum linear, antara markah dia adalah berada pada kita punya pintasan Y. Pintasan Y besar. Jadi macam mana kita nak pastikan bahawa kita punya graf nanti pintasan Y kita adalah pintasan Y yang betul, yang tepat. Jadi kita tekan on semula pada kalkulator, tekan on. Take note tekan shift, tekan nombor 2. Saya ulang. Untuk cari pintasan Y yang betul, tekan shift, tekan 2. Tekan 2. Gerak ke kanan sampai jumpa AB.
Ni nampak kan? Sampai jumpa A, B. Okey, apa itu A, apa itu B? B merujuk pada kecurunan. Tengok juga. B ni merujuk kepada nilai kecurunan. A ni merujuk kepada nilai pintasan Y. Okey, B kecurunan, A ni pintasan Y besar. Okey, jadi kita tekan nak cari, kita sekarang nak cari pintasan dulu. So pintasan kita tekan nombor 1. Tekan 1, tekan sama dengan. So awak dapat jawapan negatif 0.3336. Tapi jawapan ni jangan tulis dekat kertas jawapan. Jawapan ni jangan tulis dekat kertas jawapan, sebab kita tak nak pemeriksa tahu kita ni guna kalkulator. Kan? So kita untuk soalan ni, so awak tulis dekat kertas soalan, tak apa. Jangan tulis kat kertas jawapan, jangan tulis kat ruang jawapan. Lepas tu ulang lagi sekali, tekan on, kita cari B pula. Shift nombor 2, kita cari nilai kecurunan pula. B tekan sama dengan, dapat 0.167. 0.167, 0.1667, 68. Okey. Pun sama, jangan tulis pada ruang jawapan, tulis pada kertas soalan. Take note tu benda tu. Okey. Dah dapat benda tu. Okey, catatlah. Okey. Selesai untuk penggunaan kalkulator, untuk ukur linear dah selesai. So dia sebenarnya saya tunjuk ni untuk memudahkan awak kira dan untuk memastikan jawapan kita hampir-hampir tepat. Hampir-hampir tepat. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk untuk kalkulator putih. Walaupun kalkulator saya kelabu, dia sebenarnya adalah kalkulator putih. Okey, ni untuk kalkulator putih. Okey, dah sedia belum kalkulator putih? Tekan mode. Okey, awak nampak start tau, nombor 3 tu. State statistik. Yang penting ada start. Macam saya punya nombor 3, kalau korang punya nombor 6. Kita tekan 3. Okey, nampak tak A tambah BX tu? Nombor 2. Tekan nombor 2. Tekan nombor 2. Okey, nampak dia ada X, ada Y. Untuk kalkulator ni lebih mudah. Okey, dekat X ni, dekat nombor 1 ni awak terus tekan 1/2 lah. Okey, tapi 1/2 tak payahlah. Kan? Budak MX kot kan. 1/2 terus je lah tekan 1. Tekan 1. Tekan 1. Tekan sama dengan. Nombor 2 apa? Nombor 2, 2/2, 4. Nak buat 2/2 pun boleh sama dengan 3/2, 9. Okey, yang boleh congak-congak lah. Macam ni 3.5, tak boleh nak congak. Tekan 3.5/2. Tekan sama dengan. Okey, 4/2 tekan 16. Yang boleh congak Dan akhir sekali 5/2, 25. Okey. So kita baru selesai untuk X besar, X/2. Okey, nak gerakkan untuk Y, kita gerak scroll kita ke kanan. Ke kanan pergi sampai jumpa data nombor 1. Awak tengok sebelah kiri sekali ada tulis 1. Ambil data nombor 1 ni. Okey, kita buat macam tadi, negatif 0.17 bahagi 1. Guna bahagi 1. Ni tak payahlah bagi 1 sebenarnya. Tekan sama dengan. Teruskan. 0.67 bahagi 2. 67 bahagi 2. Okey, lepas tu 3.5 bahagi 3. 6 bahagi 3.5. 9.33 bahagi 4. 19.17 bahagi 5. Okey, cuba cek balik paparan pada kalkulator anda. Awak sama tak dengan jadual nombor 2 yang saya tunjuk pada slide saya? Okey. Okey, so tepat. Okey, macam mana nak tahu nilai A dengan nilai B ni pula? Okey. Allahumma salli alaihi. Tadi saya tekan apa? Tadi saya tekan okey. Okey, so sekarang untuk pergi situ awak tekan on semula, boleh tekan on semula, data tak hilang tekan on. Tekan on balik. Awak tekan shift 1. Ataupun awak tengok button dekat nombor bawah ni ada tak yang tulis statistik. So dah tekan ni, tekan nombor 5. Untuk REG ni tekan nombor 5.
Okey, kat sini pun ada A dengan B. So kalau awak nak tahu nilai A ini adalah pintasan Y, tekan 1. Tekan sama dengan. Okey, ulang yang sama, tekan shift. Okay, awak ambil lah nilai ni. Tulis saya ambil 4/40 kat sini. Sekarang ni ulang balik, shift 1, ambil nombor 5, ambil 2. B. Okey, tekan sama dengan. So, awak dapat 0.1168. Okay, so ni kaedah ni untuk membantu kita dapatkan jawapan yang tepat. Kita pegang kat mana? Kita pegang pada A, nilai pintasan, Y dan nilai kecerunan. Dua-dua kita guna sebenarnya. Tapi saya pesan tadi, jangan tulis pada ruang jawapan. Okey, baik. Okey, lepas tu nak kena buat apa? Kita dah bina jadual semua. Dekat jadual ni ada markah. Kat sini jadual saja dah 2 markah. Okey, kita kena lukis graf dengan menggunakan nilai pintasan Y untuk dapatkan garis penyuaian terbaik. Saya tulis kat sini dengan menggunakan nilai pintasan Y. Maksudnya kat sini kita plot data daripada jadual ini. Lepas tu kita plot sekali yang dekat pintasan Y ni awak tak payah plot lah. Tapi awak tandalah sikit kat mana kan. Awak tanda dulu. Nanti jangan lupa tanda tu awak padam. Jangan nampak sangat kan. Okey. Okey, skala dia dah bagi. Skala 2 cm kepada 5 unit pada paksi X kuasa 2 dan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi Y per X. Okey, jadi kita buat paksi Y. Paksi Y besar, Y per X. Dan paksi X kuasa 2. Kita dah buat. Okey, kita masukkan nilai kita punya. Nilai-nilai apa? Skala kita. So, dia sebut 2 cm kepada 5 unit. Maksudnya, sifir 5 lah kan. Oh, saya dah terbuat ni dulu. Okey, sifir 0.5. Okey, jangan silap ni. Okey, tadi kan masa kita kira pintasan kan, kita dah kira dia dapat nilai negatif ah. Kat situlah penting dia. Kita dapat nilai negatif, so kita dah tahulah dekat bawah, bahagian bawah ni kita kena buat ruang sikit untuk kita punya pintasan Y. Ingat, tak ada pintasan Y dekat hukum linear. Peringatan penting. Tiada pintasan Y pada graf hukum linear, hilang markah. Hilang markah, bukan satu banyak akan hilang markah. Dia akan kesan kepada semua. So kena tunjuk markah, tunjuk kat mana pintasan Y. Okey, so awak agak-agak lah negatif 0.33. So kalau dia nak lari sangat pun dia akan pergi negatif 0.35 atau negatif 0.3. Ni saya ajar ni. Awak boleh tanda dekat negatif 0.35 atau negatif 0.3. Okey. Dalam kes ni lah kenapa saya kata macam tu. Sebab satu kotak kecil yang halus ni, dia nilainya berapa? Nilainya 0.05. Terlalu kecil, 0.05. Jadi kalau daripada 0.33 ni tiba-tiba awak pergi 0.4, dah tentu-tentu salah. Itu pentingnya kita kira awal ni. Kita punya graf. Okey, saya dah plotkan. Dengan pantasnya saya plotkan. Okey, dan kita tengok titik yang bawah sekali dekat pintasan Y, dekat paksi Y tu ni, kalau boleh jangan tunjuk lah. Tapi kita tahu kat situ. Okey, nak sambung. Okey, garis penyuaian terbaik. Disebut garis penyuaian terbaik. Okey, apa yang awak faham tentang garis penyuaian terbaik, pelajar? Apa syarat garis penyuaian terbaik? Paling kurang melanggar 3 titik. Okey, kalau tak langgar salah lah. Katakanlah saya kena 2 titik, saya salah lah. Kita bincang. Mana lebih tepat? Saya kena 3 titik. Saya kena 3 titik saya kena. Yang satu lagi ni saya tak kena 2 titik tapi imbang kiri kanan. Yang satu lagi ni kena 3 titik tapi tak imbang. Mana yang lebih penyuaian terbaik? Kalau boleh nak kena paling banyak titik, betul tak? Kalau tak dapat yang paling seimbang. Itu yang lebih tepat. Ni maksud yang terkini. Dia mesti paling seimbang. Maksudnya dia tak ada nilai yang terkeluar jauh sangat. Faham tak? Awak dah buat di titik ni, tiba-tiba ada satu titik ni dekat kotak hijau saya buat ni, dah terlari sangat. Yang tu kita tak nak. Kat situ sebenarnya awak dah boleh kesan nilai yang awak tanda tu kemungkinan salah. Dia mesti tak jauh sangat. Okey, kebetulan lah soalan yang saya bincang ni, kebetulan titik dia lebih kurang sama je. Bolehlah awak nak buat sebagai latihan soalan Terengganu 2020.
Okey, nombor 5, selesaikan setiap soalan. Okey, kita dah tahu M kita sama dengan H tambah 2/6. Kita dah kira awal-awal tadi. Kita kena kaitkan dengan kecerunan. Syarat nak kira kecerunan ni kita dah tahu Y2 tolak Y1 per S2 tolak S1. Pastikan nilai yang awak ambil S1, Y1, S2, Y2 tu adalah nilai yang berada pada titik ke pada garis? Pada titik yang ada pada garis. Itu lagi baik lah. Sebab senang boleh ambil pada jadual. Sebenarnya yang paling tepat lah ambil yang ada pada garis. Tak ada kat titik pun tak apa. Tapi yang kalau kena titik lebih baik lah. Lebih baik. Syarat dia pastikan berada pada titik. Jadi katakanlah awak ambil nilai pada jadual, pastikan titik tu betul-betul ada pada garis. Kalau tak ada pada garis, habis kosong terus markah. Terus hilang markah. Untuk itulah, untuk bahagian tu, bukan semua. Untuk bahagian tu hilang markah. Pastikan titik itu nilai yang kita ambil itu berada betul-betul pada garisan. So tolong check. Mesti check. Dia lagi betul, lagi dapat markah, awak ambil nilai macam mana cakap graf awak salah, tapi masa awak ambil nilai buat kecerunan ni betul, awak dapat markah, boleh dapat markah. Syaratnya persamaan asal tadi betul lah kan. Okey, dan kita dapat H nya sama dengan negatif 1.0025. Okey, yang ni macam mana dapat terus ni? Okey, dia kira sebelah kanan, lepas tu dia darab 6, lepas tu dia tolak dengan 2. Dapat terus H sama dengan negatif 1.0025. Okey, baik. So untuk C pun sama, C sama dengan negatif K per 6. So sama dengan negatif 0.35. Okey pelajar, saya nak awak lihat pada nilai C. Kita tulis kat situ negatif 0.335. Nilai ni tak jauh sangat daripada nilai kita punya kalkulator, betul tak? Sama juga ni tadi, yang 3.83 tolak 1.17. Kalau awak kira 3.83 tolak 1.17 bahagi dengan 25 tolak 9, so awak dapat jawapan 0.16625. Jawapan pada kalkulator tadi 0.1668. Jauh sangat tak? Tak jauh sangat kan? Sebab tu saya kata ni kita punya rujukan. Jangan tulis pada kertas jawapan. Ni sebagai rujukan. Pastikan jawapan kita tak lari jauh sangat. Contohlah 1.668, jawapan awak dapat 1.8. Salah lah, 0.18 salah lah. Senang cerita macam itulah. Okey. Garis punya yang terbaik. Melalui sebanyak mungkin titik yang diplotkan pada graf. Titik-titik yang tidak terletak pada garis perlu bertaburan secara seimbang. Ni keyword yang saya kata, dia mesti seimbang. Kalau tak kena mesti seimbang. Apa maksud seimbang di sini? Lihat pada gambar rajah pertama. Kiri atas ada 3, bawah ada 1. Tak seimbang. Tak boleh lebih kurang tak boleh lebih kurang, ni salah. Yang kedua, yang kedua ni seimbang. 2 atas, 2 bawah. Okey, nampak? Saya tak kena 3 kan? Tadi awak kata kena 3 kan? Okey, yang terakhir. Yang ni kena 3. Tadi awak kata kalau 3 kena penyuaian terbaik. So sekarang ni penyuaian terbaik tak ni? Kalau dah kena 3, mestilah yang tak kena 3, betul tak? So yang 3 tu mestilah kena bagi 2. So yang tak kena sebelah atas titik dia kena 1,5 titik, yang bawah 1,5 titik. Betul? Mana boleh nak buat setengah titik? Awak boleh tunjuk saya buat setengah titik? Tak boleh kan? Tak boleh. Sebab tu lah atas 2 bawah 1 atau atas 1 bawah 2. Memang tak boleh. Mesti kena imbang macam tu. Tak ada wujudnya setengah titik. Tak ada. Okey, yang ni, yang nombor 3 ni pun seimbang. Pertama ni saja tak seimbang. Kan punya yang terbaik. Okey, dah faham? Dah jelas? Ni tajuk favourite rakyat Malaysia. Tajuk menunjukkan maklumat berkaitan 5 bahan kek JKLMN digunakan oleh seorang pembuat kek dalam perniagaan. Okey, ni bahan-bahannya. Okey, dikata indeks harga pada tahun 2018 berasaskan tahun 2016. Okey, seperti itu. Okey, saya nak fokus pada jalur jalur yang ketiga. Okey, tidak berubah. 124 tidak berubah, dia jadi 124. 115 menokok 40%. Bila sebut menokok 40, dia jadi 140. Dia sebut menokok 50, 150. Panduan kita bukan dekat 140 Panduan kita dekat 100. Menyusut 10% maksudnya jadi berapa? Jadi 90. Menyusut 5% jadi 95. Selalu sangat dah keluar sekarang soalan menyusut menokok. Okey, tengok.
Okay, ni soalan dia, indeks perubahan bagi kos membuat sebiji kek pada tahun 2020 berasaskan tahun 2016 ialah 136. Cari nilai X dan nilai Y. So nak cari nilai X, tadi kita tahu dia tulis menokok 40%, maka dia adalah 140 per 100 darab dengan 115. Kita jawapan dia 161. Okay, untuk Y tadi dia kurang 10%, maksudnya 90 per 100. Kita darabkan dengan nilai 140, kita dapat jawapan dia 126. Untuk soalan B2 Roman, hitung harga bagi bahan M pada tahun 2016 jika harga pada tahun 2020 ialah RM6.30. Okey, untuk bahan M. Okey, bahan M tadi kita dah kira indeks harga dia adalah 126 kan. Kita kira tadi 126. Maka kita guna balik 126 ini. Okey. 126 sama dengan RM6.30 per P2016 darab 100. Okey. Dan kita dapat harga pada tahun 2016 adalah RM5. Kat sini nak tentukan kita betul ke salah, pastikan jawapan kita tak lari jauh sangat. 5 asal dia naik RM3 pergi RM5, tak jauh sangat. So kalau ini betul lah. Okey, baik. Untuk B, hitung nilai P. P tu ada kat mana? Kita tengok balik kita punya jadual. P itu berada pada pemberat. So bila melibatkan pemberat, yang ini melibatkan indeks gubahan. So kita buat rumus indeks gubahan. Ni rumus dia. Kita buat penggantian seolah-olah rumus Allahu Akbar. Rumus apa? Rumus min kan? Rumus purata kan? Okey. So kita darabkan indeks harga dengan pemberat per dengan jumlah pemberat. Tulis betul-betul. Kat sini ada satu markah. Okey. Baik, kita boleh terus dapat jawapan dia P sama dengan 3. So hati-hati semasa membuat pengiraan. C, kos untuk membuat sebiji kek pada tahun 2016 ialah RM25. Cari harga jualan sebiji kek yang dibuat pada tahun 2020 jika pembuat kek itu ingin mendapatkan keuntungan 80%. Dia jual kek, dia harga jualan sebiji kek 2020. Dia nak untung dia 80%. Maksudnya kita kena tahu harga kos dululah. Okay, kita kena tahu kos kek pada tahun 2020. Okey. Jadi kat sini kita masih menggunakan rumus indeks harga. Kita guna rumus indeks harga, nampak? Baris yang pertama, kotak warna merah ini kita mencari nilai dalam jadual. Yang kedua, dia uji kita dengan rumus indeks harga. Yang ketiga, dia uji kita dengan rumus indeks gubahan. Dan yang seterusnya mesti akan guna balik rumus indeks harga, ataupun selalunya soalan untuk soalan terakhir ni kita guna petua bibir. Biasa dengar kan petua bibir kan? Okey. Baik, kita guna balik rumus indeks harga, tapi dia merujuk kepada kos untuk kek. Jadi kita kena kaitkan juga nilai 136 ini. Okey, 136 harga pada 2016 ada RM25. So kita kena tahu dulu bukan harga, kos pada 2016 adalah RM25. So kita kena tahu kos pada tahun 2020. So kita dapat RM34. So macam mana nak dapat keuntungan 80% daripada RM34? So kita darab saja. So dia nak tahu harga jual, maka harga kos RM34 itu adalah 100%. So bila nak dapat harga jual dengan untung 80%, so dia jadi 180 bahagi dengan 100. 180 bahagi dengan 100, kita darab dengan 34, kita dapat harga jual iaitu RM61.20. Okey, soalan yang terakhir, penyelesaian segitiga. Okey, saya ambil soalan negeri 9 tahun 2020. Okey, rajah menunjukkan sebuah piramid VXYZ, tapak mengufuk piramid, segitiga XYZ dan pembukaan condong segitiga VXZ itu ialah segitiga sama kaki. Diberi bahawa XY sama dengan YZ, XZ sama dengan 12 cm, SV sama dengan VZ sama dengan 6.8 cm, sudut XYZ sama dengan 70 darjah dan sudut VZY sama dengan 38 darjah. Soalan
hitung panjang YZ, panjang VY dan luas dalam sentimeter persegi bagi segitiga VYZ dan sudut di antara satah VXZ dan satah XYZ. Okey, so ini kita punya gambar raja. Okey, suka saya ingatkan pelajar, kebelakangan ini banyak negeri dan boleh kata soalan SPM pun kebanyakan menggunakan bentuk segitiga dalam bentuk 3D. Dia banyak uji dalam bentuk piramid ni. So awak kena biasakan dengan soalan piramid. Okey, bila dapat soalan macam ni, soalan tajuk penyelesaian segitiga, kalau saya cadangkan pada anda semua, awak lukis semula segitiga, pisahkan segitiga-segitiga yang awak nampak pada awak punya gambar raja. Saya nak tanya pelajar, berapa segitiga yang awak nampak pada gambar raja sebenarnya? Kalau nampak 3 ada masalah. Ada 4. Tapak 1, bagi 1, kiri kanan 2. So, semua sekali 4. Kalau boleh lukis semua sekali 4 tu. Dan kita labelkan dengan maklumat yang dibagi. Okay, maklumat pertama dia bagi XY dan YZ. Dia kata segitiga sama kaki. Dia kata sama dengan 12 cm. Dia kata XY dengan YZ adalah sama. Okey. XZ adalah 12 cm. Okey, lepas tu dia kata SV sama dengan VZ sama dengan 6.8 cm. Okey, kita label kat gambar raja. Dan sudut kita 70 darjah. Sudutnya adalah 70 darjah. Sudut pada Y, X, Y, Z. Okey, dan sudut pada VZY adalah 38 darjah. Okey. So, saya lukis segitiga tu, saya bawa ke bawah. Balik. Dan saya tanda maklumat yang ada. Okey. Kenapa? Sebab soalan minta kita cari YZ. Dan kita tahu panjang YZ sama dengan panjang YX. Okey pelajar. Kalau kita lihat di sini, ada tak sisi yang sepadan? Ada tak sudut dan sisi yang sepadan? 70 itu bertentangan dengan 12 cm. Maka dia adalah yang sepadan. Dan kita tahu dia adalah segitiga sama kaki. Maka boleh tak kita cari sudut pada X dengan Z? 180 tolak 70 bagi 2. Kita dapat sama dengan 55. Okey, masih kita belum guna hukum segitiga. Ada berapa hukum segitiga awak tahu di bawah tajuk ni? Ada berapa rumus kita guna dalam tajuk ni? Hukum sinus dengan luas segitiga. Jadi hukum sinus. Okey, hukum sinus dengar ni, take note. Hukum sinus digunakan apabila terdapat pasangan sudut dan sisi yang sepadan. Ada sudut, ada sisi yang sepadan, kita guna hukum sinus. Ini nota dia. Saya tak tulis. Sudut dan sisi sepadan, kita guna hukum sinus. Okey, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Alhamdulillah rumus ni masih diberi dalam exam. Okey, jadi 12 per sin 70 sama dengan YZ per sin 55. Sebab soalan minta kita cari YZ. So, kita terus guna kalkulator. 12 per sin 70 darab dengan sin 55. So, kita dapat YZ sama dengan 10.4607. Nampak jawapan saya bagi dalam 4 tempat perpuluhan. Jangan terlalu kedekut. Jangan letak satu tempat perpuluhan, haram. Okey, biar letak 4. Okey, dan jangan lupa dah dapat maklumat tu terus tanda pada gambar rajah kita. Okey, yang seterusnya kita lihat pada B. Dia minta kita cari panjang VY. Okey, berdasarkan maklumat pada gambar rajah kita yang terkini sekarang, kita nak ambil segitiga yang mana? Dia nak VY, kita nak ambil VYZ atau VYX. Kita ambil VYZ. Kenapa pilih VYZ? Okey, sebab dia ada lebih banyak maklumat kan? Kita tengok sini. Betul tak VYZ? Okey, betul VYZ. Kita ada maklumat 2 sisi dan 1 sudut. Apa ciri yang kita nampak pada gambar rajah? Kita nampak sudut itu berada di antara 2 sisi yang diketahui. 2 sisi dan ada 1 sudut di antara 2 sisi diketahui. 1 sudut di antara 2 sisi diketahui. 1 sudut di antara 2 sisi diketahui. Kita guna hukum kosinus. Atau nak guna hukum kosinus, kita tahu 3 sisi. Tahu 3 sisi, hukum kosinus. Ada 2 cara. Ada 2 sebab kita guna hukum kosinus. Saya ulang lagi sekali. Pertama, 1 sudut di antara 2 sisi diketahui.
atau ketiga-tiga sisi diketahui. Baik. Okey, ni rumus dia A kuasa 2 sangan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 PC cos A. Ingat pelajar, ini hanya panduan rumus. Sebab segitiga kita guna VX, VYZ. Kita tak guna ABC. Ini hanya panduan. So, kita kena pandai guna panduan ini untuk kita bina rumus berdasarkan huruf-huruf yang ada pada kita punya segitiga. Okey, so kita dapat di situ soalan minta VY. Maka panjang VY kuasa 2 atau mewakili Z kecil, Z kuasa 2 sama dengan V kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2 VY cos Z besar, kan? So kita buat penggantian di situ. So kita dapat VY sama dengan 6.6. So tekan kalkulator betul-betul. Okey, tekan kalkulator betul. Selalunya soalan ni yang membunuh pelajar apabila salah tekan kalkulator. Okey, jangan buat. Okey, saya rasa ada pelajar yang pergi buat apa? Dia tekan sesuatu 6.802, dia tekan tulis jawapan. 10.460702, dia tulis jawapan dia apa. Jangan awak tekan panjang-panjang terus sampai habis, terus keluarkan jawapan. Jangan lupa ada tanda punca kuasa 2. Yang tu lebih selamat. Kalau awak buat panjang-panjang sekalipun, awak tak dapat markah. Tak ada markah tambahan. Tak ada markah tambahan. Markah hanya dikira pada yang saya paparkan ni saja. Yang atas ni dengan yang bawah ini. Okey, baik. Seterusnya. Okey, jangan lupa tanda pada gambar raja. Okey. Seterusnya dia minta luas. Okey, luas kalau untuk tajuk ni dia adalah setengah AB sin C. Kalau segitiga pada bulatan, setengah R kuasa 2 sin theta. Itu beza dia. Okey. So dia minta kita cari luas VY. Gunakan segitiga yang sama. Okey. Jadi bila nak guna luas segitiga, kita kena tahu sudut di antara dua sisi juga. Syarat nak guna luas segitiga dia sama syarat nak guna rumus hukum kosinus, sama. Kita guna yang sudut di antara dua sisi diketahui. Kenapa? Sebab kita nak kena tahu satu sudut dan sudut itu mesti berada di antara dua sisi yang kita tahu. Okey, maka kita dapat jawapannya adalah 21.8968. Okey. Okey, ingat satu sudut di antara dua sisi diketahui. Okey. Seterusnya, okey, yang terakhir mungkin. Okey, dia nak sudut di antara satah VXZ dengan satah XYZ. VXZ dengan satah XYZ. Segitiganya yang mana satu? Ada tak dekat gambar rajah segitiga tu? Okey, sebenarnya tak ada. Kita kena bina sebab ni dia sudut di antara dua satah kan? Okey. Jadi kat sini dekat situ sebenarnya garisnya. Dia berada di antara X dengan Z. Sebab apa? Tapak kita adalah segitiga sama kaki. Dia kat situ sebenarnya kita punya segitiga. Okey, maka kita bolehlah wakilkan yang tengah-tengah tu sebagai titik tengah M. Macam tu. Inilah segitiga yang kita nak cari sebenarnya. Kita nak cari sudut M dan maklumat yang kita ada adalah panjang 6.6. Okey, itu soalan dia. Kat sini kita boleh guna rumus teorem Pythagoras untuk kita cari panjang MY. Kita nak cari panjang MY sebab kita dah tahu panjang YZ. Kita dah tahu panjang YZ, kita dah tahu juga, kita boleh juga cari titik panjang antara X dengan Z tu, tengah-tengah dia mestilah 6 cm. So kita guna teorem Pythagoras kat situ. Okey, maka kita dapat VM. Panjang VM adalah panjang VM pun boleh sebab dekat view XZ tu pun segitiga sama kaki. Okey. Dan kita guna hukum kosinus sebab sudut yang kita minta di garis putus-putus tu kita dah jumpa dia punya panjang. Maka kita tahu panjang VY, maka dia dah penuhi syarat untuk guna hukum kosinus, iaitu syarat tahu ketiga-tiga sisi
Okay, kita gantikan dalam rumus dan kita dapat jawapan akhir kita adalah 43.0032 untuk mewakili sudut VMY. Okey. Okey. Baik. Itu sahaja dari saya. Okey, semoga apa yang saya kongsikan hari ini memberi manfaat kepada pelajar. Kita ni, cikgu-cikgu ni sentiasa berharap anda dapat sesuatu, tapi itu semua atas keizinan Yang Maha Esa. Okey, saya berharap pelajar-pelajar mendapat keputusan yang cemerlang untuk matematik tambahan. Suka saya ingatkan para pelajar, satu kelebihan untuk pelajar matematik tambahan, walaupun anda dapat saya tak doakan, katakanlah dapat result yang tak berapa elok untuk matematik tambahan sekalipun, anda akan di-offer dengan kos-kos yang mahal. Pelajar saya yang sebelum-sebelum ni yang ada masalah dengan matematik tambahan, akhirnya ditawarkan dengan kos kejuruteraan. Dan habis pun kos tu. Dia boleh bawa diploma kejuruteraan. Tak mustahil. Syaratnya ada ambil AdMed. Dia tak kata mesti A AdMed, tak ada. Ambil AdMed. Okay. So jangan berputus asa. Kita cikgu-cikgu ni memang sentiasa minta, tak kisahlah berada di sekolah mana sekalipun, kita memang minta pelajar kita cubalah. Jangan tak cuba, mesti cuba. Kalau awak dah ada niat nak cuba, insya-Allah awak akan berjaya lah.